Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Okay guys, hari ni saya nak buat satu video mengenai topik yang sudah lama saya tak buat. Topik yang saya masukkan adalah komik. Sebab asalnya asalnya channel ni adalah saya buat fokus kepada komik. Tapi kemudian saya beralih kepada minat saya yang lain, iaitu filem dan juga sedikit muzik, sedikit perkongsian lah sebenarnya. Untuk menjadi pelukis komik sepenuh masa, kedengarannya macam boleh ke? Macam yakin tak yakin orang yang nak menjadi pelukis komik ni, nak menceburi bidang komik sebagai pelukis komik sepenuh masa. Ada juga kawan-kawan saya sebelum ni yang memang melukis komik, tapi dia masih kerja, ada day job dia tak berani nak fokus 100%. Jadi dekat sini saya nak berkongsi bagaimana saya menjadi pelukis komik sepenuh masa di Malaysia. Ini saya bukan bercerita mengenai pelukis komik lain, saya cuma bercerita mengenai pengalaman saya. Pelukis lain mungkin pengalaman dia lain. Okey, untuk menjadi pelukis komik sepenuh masa, seperti yang kita tahu, dulu memang ada banyak majalah-majalah komik, majalah-majalah humor. So banyak platform. Mungkin masa tu orang lebih yakin untuk menceburi bidang ni sebab banyak majalah. Tapi sekarang ni majalah humor saya rasa tak ada. Hampir memang tak ada lah. Kalau ada pun tu adalah majalah Bekazon yang itu pun tak tahu ada lagi ke tak. Dan dia ada keluarkan penerbitan, dia ada keluarkan lah macam bumper, isu bumper sekali-sekala. Saya tak pasti berapa kerap. Okey, macam saya, memang dulu saya mula melukis untuk majalah juga. Tapi masa tu saya belum sepenuh masa, masih mencari-cari peluang. Ini masa mula-mula dulu lah. Tapi bila saya dah betul-betul 2010 macam tu, saya mengambil keputusan untuk sepenuh masa dalam freelance, melukis komik secara freelance. Mula-mulanya saya terpanggil untuk menjadi pelukis sepenuh masa secara freelance ni sebab saya melihat ada seorang Mamat ni lah. Adalah Mamat ni, kawan saya ni, nama dia Froggy Papa. Dia lah yang mula dan dia cakap, boleh, dia kata, kau jangan risau, boleh buat, aku buat, okey je, dia kata. So saya pun ada satu contoh yang saya dah tengok boleh, saya pun why not, saya pun cuba, saya pun tawakal buat. Dan untuk permulaan tu memang saya tak sepenuh masa melukis komik. Maksudnya bagaimana nak survive secara freelance di Malaysia. Selain melukis komik, kita kena buka ruang atau buka cabang lain, menerima kerja-kerja lain selain pada komik. Contohnya, dulu saya akan buat apa saja yang dalam skop kerja saya yang saya mampu buat. Antaranya melukis buku cerita untuk kanak-kanak, buat colouring untuk buku cerita, buku teks pun saya pernah buat. Tapi itu saya cuba elakkanlah buku teks. Dan apa saja yang saya rasa saya boleh buat, saya akan kata ya je. Macam contoh buat storyboard, walaupun saya tak pernah buat kan, saya kata okey, boleh. Lepas tu barulah kita fikir macam mana nak buat. Alhamdulillah lah, boleh lah. Tapi storyboard saya tak banyak buat lah. Dan begitulah saya seterusnya. Beberapa tahun yang lalu, masa awal-awal menceburi bidang ni secara full time, freelancer, lama-lama peluang komik tu makin lama makin terbuka dan makin banyak. So saya boleh lebih fokus melukis komik sebab peluang tu dah makin banyak. Mungkin sebab saya punya betul-betul mindset saya nak lukis komik. Selalu saya fikir tu je, saya nak lukis komik, saya nak hidup, dapat menyara hidup ni dengan melukis komik. Itu memang akan buat saya rasa happy. Saya selalu fikir macam itulah. Alhamdulillah, kerja saya adalah melukis komik. Saya dah tak ada buat untuk colouring ke, untuk buku sekolah ke apa semua. Dan di samping tu juga, sebelum ni ada juga saya cuba untuk melukis. Ini antara peluang yang anda boleh cubalah di luar sana. Melukis untuk Fiverr. Fiverr ni macam kita kita buat account di Fiverr, dan account kita tu adalah kita punya artwork contoh semua, dan orang akan tengok. Kalau orang berminat dengan kerja kita, dia akan hire kita lah. Dan benda tu adalah secara international. So anda berpeluang bekerjasama dengan orang-orang luar negara dan gain
new experience dengan orang-orang dari negara luar. Jadi itu adalah saya punya pengalaman saya, macam mana saya masih buat kerja ni sampai sekarang secara full time. Ada kawan-kawan lain yang memang lagi power lukisannya, illustrationnya, kerja-kerjanya. Diorang bekerja untuk syarikat international pun, kerja duduk di Malaysia, buat kerja di Malaysia, tapi melukis untuk penerbitan luar negara. Terpulang kepada anda sebab sekarang ni dunia semakin kecil. Internet membuatkan dunia ni menjadi lebih kecil. Kita boleh mencapai tempat-tempat kita tak boleh capai sebelum ni. So tak ada reason lah untuk kita kata tak boleh dan tak mencuba. Okay. Dan kepada yang terfikir-fikir atau tertanya-tanya macam mana nak menjadi pelukis komik, macam mana nak jadi pelukis komik, apa yang perlu dibuat? Satu je yang anda perlu buat. Anda perlu buat. Itu je. Buat dulu. Nanti anda akan belajar slowly. Okay guys, terima kasih kerana menonton Bob Perspective. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe Bob Perspective dan tekan like, tekan loceng di bawah. Right, Assalamualaikum. Peace out.